Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat syukuran pada Allah SWT pada pagi ini, ya, kita dapat bertemu untuk sesuatu yang amat istimewa, iaitu surat kita kata motivasi jihad bisnes, ya, untuk hari ini. Dan terlebih dahulu saya nak minta komen rakan-rakan semua di luar sana, ya. Alhamdulillah setakat ni kita tengok kita dah ada hampir 60 orang, yang menonton. Dan mohon beri komen sikit jika dengar suara okey, ya. Dan audio yang dengar okey, video pun okey. Tolong maklumkan di sana, saya nak tengok. Ya, semua dengar, ya. Ya, semua dengar okey ke? Video tak clear. Suara okey. Ya, cuba cek line anda. Video kurang jelas. Audio okey, video kurang jelas, ya. Okey, tak apa, sementara staf teknikal kita sedang buat sesuatu, ya. Mohon share lagi, mohon share, ya. Okey, ya. Bagi yang okey, tak apa, kita share lagi. Okey. Test. Ya, cubaan 1, 2. Test 1, 2, test 1, 2. Okay. Ya, video dah okey ke? Okey, bagaimana kualiti sekarang, ya? Okey, tak apa, sebentar. Okey. Jika suara okey, kita teruskan dulu, ya. Okey, baik, alhamdulillah, kita syukur pada Allah yang kita dapat bertemu pada pagi ini untuk satu program yang sangat istimewa.
tentang yang kita akan membicarakan tentang jihad ekonomi ya. Dan insyaAllah ya, setiap minggu, setiap hari Sabtu insyaAllah kita akan ya isi dengan pelbagai program melalui platform kita kata Sarika Ahmad HQ Sarika Ahmad HQ. Dan untuk sesi bulan Syawal ini ya, kita akan isikan dengan seorang tetamu yang amat istimewa, iaitu Al-Fadhil Ustaz ya, Ustaz Haslim Baharin. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan yang mungkin baru mengikuti sesi ini dan mungkin baru kenal ya tentang Sarika Ahmad HQ, Ustaz Haslim Baharin bukan orang baru ya, bukan baru dengan kita ya. Sebenarnya Ustaz Haslim Baharin dah bersama dengan syarikat An-Naidah lebih daripada 8 tahun ya, lebih daripada 8 tahun bersama kami di An-Naidah. Dan memang macam-macam lah perkongsian kita dengan Ustaz dan berbagai macam-macam kita dapat. Dan untuk tuan-tuan dan puan yang baru ya, baru mengikuti sesi kami pada pagi ini, An-Naidah sudah berusia lebih daripada 37 tahun ya, 37 tahun, di mana syarikat An-Naidah ditubuhkan pada tahun 1983 dan pengasas kita adalah Allahyarham Tuan Haji Osman Omar bersama isteri beliau Puan Hajah Isah Omar. Baik. Dan untuk makluman juga tuan-tuan dan puan ya, An-Naidah adalah sebuah syarikat yang patuh syariah, di mana kita mempunyai panel syariah kita sendiri, iaitu yang dipengerusikan oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dan juga Profesor Madya Dr. Azman Muhammad Noor. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, mungkin kita boleh teruskan dengan sesi slot kepentingan jihad ekonomi. Dan saya ingin menjemputlah Fadil Ustaz yang berbahagia, Ustaz Haslim Baharin, untuk bersama kita pada pagi ini. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Sihat Alhamdulillah cikgu sihat. Ya. Hari ini tak ada slot apa Ustaz Oh, saya tengok Ustaz dekat pagi slot penuh. Saya malam tiap-tiap malam kita ada program tajaan sejak daripada Ramadan sampailah ke 30 Jun, iaitu 6 Zulkaidah. Program setiap malam jam 9 malam lah. Dan hari sekarang ni, waktu ni juga berlangsung daripada tajak yang sama, iaitu bersama Ustaz Nur Hisham Tuan Padang. Live bicara duha online live daripada Facebook beliau. Oh gitu Ya, kita pun insyaAllah kita juga ada slot untuk Ustaz Nur Hisham juga untuk bulan depan insyaAllah, bulan Ogos ya, insyaAllah ada juga dengan Ustaz Nur Hisham. Baik Ustaz, pagi ini kita akan berbicarakan tentang tajuk kepentingan jihad ekonomi Ustaz ya. Dan Ustaz lebih arif lah ya, sebab Ustaz pun dah lama dengan syarikat An-Naidah ya. Dan Ustaz pun tahu bahawa An-Naidah ni dah 37 tahun ya beroperasi ya. Dan alhamdulillah ya, produk baru kita kalau kita tengok di belakang sana ya, produk Sarika Ahmad. Dan pagi ni ya, kita agak istimewa sebab kita nak bagi pada kita kata penonton-penonton kita di luar sana ya, kita nak hadiahkan ya Sarika Ahmad ni ya, Sarika Ahmad ataupun kita kata Jeli Gamat ni, kita akan hadiahkan Jeli Gamat ni kepada penonton-penonton yang bertuah. Siapa penonton-penonton yang bertuah ni? Okey, di bawah tu dia tengok yang pertama sekali, penonton yang bertuah ni hendaklah like page kita, iaitu Sarika Ahmad HQ. Yang kedua, dia hendaklah share event kita ni ya, program kita pagi ni. Dan yang ketiga, minta tolong dia tagkan 5 orang rakan ya, insyaAllah ya, staf kita ya di pejabat sedang apa kita kata mengikuti secara langsung, dan yang akan tengok monitor perkembangan ni. Dan insyaAllah kita akan pilih 5 kita kata penonton bertuah untuk kita berikan ya produk ni. Dah ready dah ni, kita dah ready, dah 5 botol, insyaAllah dia akhir nanti kita akan
kita akan hubungi mereka dan kita akan berikan hadiah yang berkenaan. Baik Ustaz, balik pada tajuk pada kita pada pagi ini, kita akan membicarakan tentang kepentingan jihad ekonomi. Mungkin Ustaz dapat ulas sikit dulu kataan jihad itu sendiri, sebab kadang-kadang bila orang dengar istilah jihad ni dia takut. Jihad ni, adakah jihad ni nak kena berperang? Adakah jihad ni kena berjuang, pegang senjata dan sebagainya? Itu yang pertama. Mungkin Ustaz boleh kupas itu dulu sebelum kita masuk tentang jihad ekonomi itu sendiri. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Makasih kepada yang berbahagia Cikgu Rosman selaku pengurus besar bagi syarikat Anak Edah Sendian Berhad, dan juga kepada sahabat-sahabat khususnya kita punya Board of Directors dalam Anak Edah Sendian Berhad, Bola Bonda, Bona Aisyah, dan juga Tuan Haji Luqman, dan juga Puan Hajah Hasniza, dan semualah sahabat-sahabat ketangan yang sedang berjuang di dalam syarikat Anak Edah Sendian Berhad. Dan juga tidak lupalah kepada rangkaian perkongsian bersari gamat yang mana moga-moga insya-Allah usaha ini akan memberikan sesuatu, kerjasama ini akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada syarikat Anak Edah Sendian Berhad, dan insya-Allah moga-moga ada keberkatan, ada penilaian sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tidak lupa kepada seluruhlah, saya pun dah hampir lupa dah apa sebut, PP, PPN, PP2, PPNI dan sebagainya. Jadi tengok ramai sini ada, ramailah Marjannya, ada Suhayunya, ada ramai-ramai. Alhamdulillah. Dan bersemua para pengedar ataupun ejen-ejen ataupun para penjual yakni produk-produk keluaran Anak Edah Sendian Berhad. Jadi salam daripada saya, salam Adil Fitri. Masih tidak terlalu lewat untuk mengatakan salam Adil Fitri kepada anda semua. Dan insya-Allah moga-moga perbincangan kita pada pagi ini akan membuahkan atau menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kerana dalam bahasa mudahnya, untuk mendapatkan dunia ini, kata-kata bijaksana, perlu kepada ilmu pengetahuan, perlu kepada knowledge ataupun skill dan sebagainya. Jadi kalau saya nak bercakap bab ilmu ni, saya yakinlah Tuan Haji Luqman, Puan Hasniza, Cikgu Rosman dan apa nama semualah daripada sahabat-sahabat Sari Gamat itu sendiri, bagi contohnya mereka lebih arif sebab mereka ni merupakan orang yang komitmen 100% dalam dunia perniagaan. Cuma apa yang saya nak bincangkan pada hari ini, bagaimana tajuk yang telah diserahkan kepada saya tentang jihad, konsep jihad dalam ekonomi dan sebagainya. Jadi berbalik kepada kalimah jihad ni, saya dah baca mukadimah ayat dalam surah Al-Ankabut, iaitu ayat yang ke-69. Cantik ayat tu, waktu tu 69 tu adalah tahun kelahiran saya, tahun 1969. Seberapa umur saya akan jadikan teka-teki kuis nanti dapat seragamat. Gura-gura aja. Jadi ayat itu mengisahkan kepada kita dan orang-orang yang berjihad, yakni di jalan kami atau pada jalan kami. Maka Allah berfirman,
lanahdiyannahum subulana. Ayat ni selalu saya dah baca, selalu saya sebut dalam perbincangan kita yang lalu. Sama ada dalam bentuk perkongsian motivasi bersama sahabat-sahabat ya di apa nama ni di anak edan dan sebagainya. Jadi ayat mengatakan dan orang-orang yang berjihad pada jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum ni pasti kami akan memberikan petunjuk kepadanya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la ma'al muhsinin, pasti akan bersama dengan orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik? Iaitu orang-orang yang berjihad di jalan kami. Kan? Jadi macam mana cikgu sebut tadi, lebih sebut jihad, mungkin orang kata jihad ya, bukan jihad ni apa nama ni berperang angkat senjata api, tidak, jangan salah faham. Ya, jihad ini yang paling kita panggil jihad dalam bahasa mudahnya, tak lain tak bukan ialah kalau dalam bahasa konteks keagamaan, dan kita boleh selitkan dalam proses untuk menjalankan ekonomi kita. Ada beberapa perkara yang kita kena lihat dalam jihad ni. Maksud dia, jihad ni bukan masalah perang. Jihad yang paling dahsyat adalah jihadun nafsi. Jihad untuk mengekang hawa nafsu, jiwa kita mengikut hawa nafsu. Ya, antara dia. Sebab benda-benda ni, nafsu yang Allah buat ni satu benda, syaitan pun boleh diikat, syaitan boleh dibelenggu, jin jahat boleh dibelenggu melekat, tapi nafsu tu Allah biarkan. Sebab yang menjadi controllernya, remote, pemegang remote itu ialah diri manusia yang memiliki nafsu ataupun jiwa itu sendiri. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takutkan ketinggian Allah, ke maqam Allah, kehebatan Allah, wa nahan nafsa, dia akan mengekang jiwanya, melarang jiwanya daripada mengikut hawa nafsu dia. Maka keputusan Allah kata fa innal jannata, maka sesungguhnya ya syurgalah hiyal ma'wa, tempat kembalinya orang yang mengekang jiwanya daripada ikut hawa nafsu kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jihad ini ada kandungan atau content of jihad ini ada hubung kaitnya dengan tauhid, dengan akidah kepada yakni dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Islam mengharamkan sifat malah. Islam melarang sifat penyegan. Islam melarang sifat bodoh selama-lamanya, jahil selama-lamanya. Mesti ada daya usaha untuk memberikan sesuatu dalam kehidupan dia tadi ni, berjaya, kaya, bahagia dan sebagainya. Itu antara pentakrifan yang dimaksud tentang jihad. Sebab itu kalau apa sebut tentang jihad sebenarnya ialah yang pertama, iaitu ni kita ambil konteks keseluruhan, iaitu menjauhi diri kita daripada melakukan dosa kepada Allah. Itu satu. Jauh diri daripada dosa pula. Itu jihad. Perlu pada jihad ya, jihad. Jadi contoh kalau kita berniaga, kita tak boleh nak tipu orang. Menipu tu berdosa, contoh dia. Kan? Itu jihad. Kalau konteks perniagaan ataupun ekonomi. Jadi kalaulah kita buat kerja, katalah contoh barang tu kita buat karipap frozen. Karipap tu dah habis dah, tempoh expired. Tapi kita ambil balik, kita tukar saja stiker tu, sepatutnya expired date ialah bulan April atau bulan Mei. Ni hari ni 6 Mei, habis hari ni. So kita buat ambil barang tu balik kat kedai-kedai dekat franchise, kita tukar stiker je. Jadi kita letak pada tarikh 6 Ogos. Maka orang yang jihad ni, yang takut, yang usaha jauhkan diri dari dosa dengan Allah, maka dia tak berani nak menipu dalam perniagaan. Itu antara contoh dia. Banyak lagi lah benda contoh yang kita nak sebut. Contoh apa sajalah, rempah ke whatever pun contoh dia ya. Macam baru ni kita tengok bagaimana ada seorang wanita lebih kurang 20-an meninggal akibat memakan jelly ataupun custard yang dibuat di Terengganu baru ni, didungunkan, dia mati, ramai 20 orang. Ramai duduk dalam ICU sedang menunggu sama ada sihat ataupun sebaliknya. Kenapa? Bila dicek oleh pihak kesihatan, rupa-rupanya mereka telah pembuat custard, apa nama custard ke apa, bukan bastard ni, salah faham pula, ni custard ni. Kalau bastard tu orang dua bunyinya, custard lah cikgu saya. Jadi rupa-rupanya bila dicek oleh pihak berkuasa, Kementerian Kesihatan, rupa-rupanya telur yang dibuat untuk buat custard, nak buat jelly whatever tu rupanya dah expired date. Ini maksud dia, betapa banyak dosa para peniaga yang buat macam tu. Kenapa? Mereka tak ada konteks jihad yang pertama tadi, itu jihad
berusaha untuk jauhkan diri daripada melakukan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena ingat. Itu antara dia. Yang keduanya ialah menjauhi diri daripada tidak terjebak dengan perkara maksiat dan mungkar. Kan? Maksud di jihad ni kesungguhan kita supaya berusaha sebaik mungkin untuk jauhkan diri daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Contoh begitu, lebih kurang ringkaskan. Kemudian sentiasa memelihara kebaikan dan mencari menambahkan lagi kebaikan-kebaikan untuk dijadikan amal kebajikan. Itu jihad, bukan senang cikgu. Betul. Peniaga yang kedekut, yang tak bayar zakat, bercontoh dia kan. Berapa ramai yang orang kata apa ni, berkira dengan saudara mara kedekut, maka di sini kita boleh kontakkan berkat. Jihad maksud dia usaha memelihara kebaikan. Kalau dah mula bulan Ramadan, terus kalau bukan bulan Ramadan, dia berdekap derma. Bulan ni kena buat juga. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sentiasa ingin memiliki akhlak yang terpuji. Banyak syarat-syarat kalau kita ingat, kalau saya ingatlah kalau sempat, kita akan sebut tentang apa kaitan teras ataupun asas ekonomi dalam Islam itu sendiri, insya-Allah. Itu antara dia. Jadi kalau kita lihat, itulah mukadimahnya. Cuma kesimpulan daripada soalan tadi, yang dikatakan jihad ataupun mujahadah itu tak lain tak bukan ialah penjanaan daya juang untuk mendapatkan sesuatu atau untuk berjaya dalam kehidupan dengan syarat niat sebenarnya iaitu nak mendapat mardatillahi azza wa jalla. Maksud dia, apa tu jihad? Jihad ialah kesungguhan untuk kita dengan seluruh daya juang kita ini tanpa mengenal tentang arti lelah dan penat, untuk mendapatkan sesuatu, sama ada nak berjaya ataupun nak kaya ataupun nak bahagia, dengan ingin mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab tu kita lihat kenapa Islam itu berjaya. Jadi di bawah di kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi ini sampai peringkat dia berjuang sungguh-sungguh. Orang maki hamu dia, orang kata dia gila, orang kata dia sasar, orang kata tukang sihir, whatever, but Nabi don't care about that. Pasal apa? Sebab dia jihad. Dan jihad ni selalunya akan pasti, orang berjihad ni mesti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesengsaraan, kesedihan, kerugian, kemalapetakaan, kewabakan macam COVID-19 sekarang ni, semua ni adalah ujian how to be success dalam kehidupan. Kalau mereka yang dalam bahasa mudahnya tidak boleh menangani, tak boleh manage risiko-risiko ini, maka sudah tentu dia tidak boleh panggil jihad dan sebagainya. Macam mana orang nak dapat kerjaan dalam peperiksaan? Sama juga. Cikgu sebagai seorang guru, dah ramai orang guru kat sini. Cuba tengok anak murid yang dapat 8A, 9A, atau kat universiti dapat 3.9 ataupun 4.40 PNGK Puratan Nilai Graded Keseluruhan. Cuba tengok dia dengan budak-budak dapat 25. Kita nak buat better. Sebab apa? Layaklah, sebab dia rajin. Pi mana-mana duduk dalam kereta bawa buku, pi mandi kolam bawa buku. Orang mandi kolam dia pergi juga tapi tak mandi, dia baca buku. Jadi bila dia berjaya orang tahu, tak heran lah dia kata kawan hebat baca buku, ulat buku sebagainya. Itulah jihad bagi dalam menangani pendidikan ataupun nak berjaya dalam pelajaran dia. Itu antara. Dan yang terakhirnya cikgu, mujahadah ni dalam bahasa mudahnya saya ringkaskan, iaitu yang pertama sebut ikhlas tadilah kan. Biar mujahadah bukan kerana untuk tuntut nafsu, yang salah faham. Aku sungguh ni, aku nak kaya nanti, aku nak tunjukkan dia beradik aku. Tengok aku boleh berjaya. Sebab apa? Sebab kita nak kaya kerana nak gah. Sebab tu Nabi pesan, Nabi tegur seorang sahabat Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni anak kelahiran di dalam Kaabah. Mak ada beranak dalam Kaabah, masa duk pantau dalam Kaabah, mak ada beranak waktu tu. Ni keturunan bangsawan Quraisy, dan dia masuk Islam ketika Fathu Mekah, bukan kota Mekah. Jadi Nabi tegur dia, kalau engkau Hakim Hizam, kamu nak dapatkan harta kerana nak megah depan orang, kamu nak rasa kamu mulia depan orang, bermakna lam yubarik lahu fihi. Bermakna harta kamu tu langsung tak dapat berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi kata pada orang kalau dapat harta, cerai harta ni, kalau dah tak dapat berkat, apa kata Nabi perumpamaan? Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Jenis ni, orang harta dia banyak mana sekalipun, makanlah banyak mana sekalipun, haram tak pernah kenyang. Ni dalam bahasa kasar dia sebut kan. Makan banyak mana tak pernah puas. Dia nak makan kerjanya. Jadi mula timbul hasad dan sebagainya. So ikhlas ni, kenapa kita nak bermujahadah sesuatu dapat kejayaan? Kerana Allah ikhlas. Yang kedua, iaitu kita kena sabar. Orang nak berjaya, subhanallah, mesti kena sabar. Kekayaan, nak bina rumah, nak dapat rumah besar, dapat kata mewah,
Semua kena sama. Dia bukan kita main judi, kita bukan main loteri. Ini bukan antara cabutan bertuah tu lain cerita kan. Jadi kena sabar dengan apa yang kita ada, yang kita hadapi. Ulang balik, setiap kejayaan pegang. Mesti ada ujian. Ya, jangan kata saya dah menego lama dah, 30 tahun dah. Duduk macam ni. Tengok. Bila dia tak sabar, kadang-kadang hari dia kata apa? Tak nampak bagus menego ni, berhenti je lah. Tiba-tiba bulan depan tu sebenarnya kalau dia langgar sikit, dia sabar sikit, insya-Allah ya, dia akan mendapat kejayaan. Kita tak nampak sebab kejayaan ni yang bagi ialah Allah. Macam orang berdakwah. Kita berdakwah ni bagi satu wasilah, perjalanan, cara. Tapi berjaya tak berjaya bukan kerja kita, kerja Allah. Allah nak bagi. Itu antara dia. Dan yang terakhir, redalah mujahadah ni. Bila kita buat tak berjaya cikgu, tak apa. Raditu billahi rabbah. Kita reda je lah. Sebab apa? Setiap rezeki tu kadang-kadang dia tak tersalah alamat. Allah kata jadilah. Kalau kita taklah. Lepas tu Nabi SAW tadi cikgu dan pada pagi ni Nabi berdoa petang-petang pagi, Nabi kata Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Ya Allah, tak ada siapa-siapa boleh bagi kalau nak larang, tak ada siapa boleh larang kalau kau nak bagi. Tengok itu Nabi sendiri, itu kata orang dah habis serah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara dia jihad. Jadi ulang balik, jihad bukan angkat pedang perang, itu salah satu cawangan, salah satu cabang furung daripada jihad itu sendiri. Kalau perlu memanglah jihad tu kita tak nafikanlah dalam bab-bab ni cikgu kan. Memanglah kalau perang tu memang itu mati syahid. Tapi kena ingat orang yang keluar bekerja, pergi berniaga, aksiden mati syahid juga cikgu, tapi syahid cara dia lah. Berbeza dengan syahid pergi perang. Itu memang betul-betul memang dah orang kata apa, berani menyabung nyawa, bertarung, senjata untuk mati di jalan Allah. Sama juga orang berniaga. Kan? Kalau orang berniaga ni tak ada keikhlasan berniaga, aku ni berniaga ni alah ada pun kira buat je lah daripada tak buat apa-apa. Kan? Kalau macam ni orang yang tak konsisten, confirm dia takkan konsisten. Sebab kita kena ingat sahabat-sahabat Nabi lu betapa hebat perjuangan jihad dia orang ni sampai mati berjaya. Sampai mati berjaya. Sampai contoh Abdul Rahman bin ramai sahabat kena cerita sini, termasuk golongan yang 10 orang tu yang masuk syurga tu, sahabat-sahabat Nabi tu semua geng-geng bisnes. Zaman tu cikgu mana ada duk kerja-kerja apa semua. Zaman bermula kerja jadi imam ni, zaman Ibnu Umar yang mula mengupah masjid-masjid, dilantik imam-imam di kalangan alim-alim ulama'nya, tabi'innya untuk jadi imam di masjid-masjid dengan bayaran sekian-sekian. So adalah mata itu, tapi dalam masa macam tengok Imam Abu Hanifah sendiri pun seorang ulama mazhab, tapi dia kaya-kaya. Setahun dia bagi dekat armalah, dekat ibu-ibu tunggal, ibu tunggal, balu, duda sebagainya, lebih kurang dekat 300,000 dinar, 300,000 dirham. Kaya ni Imam Abu Hanifah. Sebab apa? Ustaz, sebab kalau convert di Malaysia macam mana Ustaz? Berapa nilai dia? Baik, kalau cuba dirham, kalau satu dirham ada RM25. Duit lah ni lah. Lebih kurang cikgu. Kalau mahal lagi, dinar mahal lagi lah. Dinar kalau berapa saya tak tengok mungkin 800 lebih. Kalau dirham ni tengok RM25. Cuba kali tengok lah 300 kali 25 dah banyak mana lah. Dekat RM1 lebih. Cuba kali kalau RM3 buat cikgu kan dah banyak mana lah. Betul. Nilai dah macam tu lah, tak macam nilai sekarang. Tapi banyak. Ini antara. So pasal apa dia boleh derma? Sebab dia seorang ustaz, seorang ulama. Tak panggil dia ustaz lah, seorang ulama yang hebat. Nasat dalam mazhab Hanafi. Founder dia itu Imam Abu Hanifah sendiri. Tapi dia kaya raya cikgu. Setiap tahun macam itulah kerja dia. Sebab apa? Sebab dalam jihad ini dia ada matlamat ialah untuk dapat maradatillah. Ni contoh dia. Tetapi dia kena ada set. Dia panggil big why. Kenapa you berniaga? Kan? What is your big why? Apakah kenapaan yang paling besar untuk kamu berniaga? Ini contoh dia. Kan? Sebab tu patutnya kita orang bisnes ni, macam saya duk belajar duk khusus dalam dunia perniagaan, usahawan sebagainya. Memang kena benda tu. Jadi apa kena buat? Sebab yang pertama kita nak bawa orang pergi umrah percuma. Setahun kita dapat untung kalau 1 juta, aku nak bawa 4 orang staff aku. Ataupun kalau kan aku nak bagi haji seorang untuk staff aku. Contoh adalah contoh. Kalau macam tu, mana kita tak ada matlamat. Matlamat dia kerana kita berniaga ni nak apa dia kita seorang-seorang je lah.
Di mana rakan kursi-kursi yang lain? Sebab kita berjaya kita ialah kerana bantuan daripada sahabat-sahabat kita, daripada staf kita dan sebagainya. Itu antaralah cikgu tentang kupas tentang jihad. Panjang juga tu. Dekat 20 minit. Tak apa, boleh. Okey, itu cikgu dia punya kalimah jihad tadi ni. Okey Ustaz, tadi Ustaz ada sebut juga tentang kita kata majoriti para sahabat ni dia orang meniaga Ustaz kan. Dan mungkin Ustaz boleh sebut juga satu aspek lagi di mana kita kata tangan yang di atas yang memberi ni jauh lebih baik daripada tangan di bawah kan. Dan dalam konteks kita kalau kita tengok bahawa ni kita viral, ramai sangat yang viral tentang kita kata kemurahan Ustaz Abid Liu kan. Mencari dan sebagainya. Jadi balik pada konteks jihad kita ni sebenarnya, balik pada tadi yang Ustaz kata mesti ada big why itu sendiri. Kita kena ada sesuatu baru kita boleh memberi, betul Ustaz? Kan? Jadi mungkin Ustaz boleh kupas sikit dalam senario kita di negara ini Ustaz. Okey, memang dari segi zahirnya kita mesti ada sesuatu untuk memberi pada orang lain. Kita tak nafikan. Dalam bahasa mudah, kita memiliki sesuatu itu bukan bermakna berkuantiti. Bukan makna banyak. So nak dalam bahasa lah. Ya? Adakah nak tunggu kaya atau mula nak memberi? Ini contoh. Sebab tu dalam bab ini, bila seorang sahabat Nabi SAW dalam Sahih Bukhari disebut, ya Rasulullah, apakah sedekah waktu macam mana yang paling baik? Ini sahabat suka bertanya. Ini sahabat untung kan, kalau Nabi ada senang tanya, tak payah cuma ceramah ada. Nabi ceramah dalam live waktu dunia berkat dengar kan. Cuma mungkin Ustaz ni tolong Nabi waktu kalau Nabi dia ada sekarang, masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat suka bertanya. Gini, kenapa sahabat suka bertanya? Sedekah-sedekah lah. Duk tanya apa ni? Kalau kita lah kan, bagilah. Tapi sahabat-sahabat ni dia suka cari which one better. Tak tahu bahasa orang putih betul ke tidak. Bukan which one butter tu untuk makan sarapan. Ya. Contoh dia. Tanpa selingan Ustaz boleh je. Kita tak bukan handphone anak berbunyi biasalah studio dalam rumah. Boleh tak ada masalah selingan. Jadi dalam bab ini sahabat-sahabat ni tahu sedekah tu bagus tapi sahabat cuba memperincikan, mendetailkan lagi. Which one better? Mana yang paling afdal, paling baik ya Rasulullah? Ini contoh dia. Sebab itulah bila sahabat tanya, Nabi jawab apa? Ada 4 benda lebih kurang. Yang pertamanya, hang nak bagilah time hang rasa hang sihat. Kan? Sahabat tak pernah tanya, ni kami tak ada apa nak bagi apa? Ada. Kan? Kami tak ada apa nak bagi apa? Memang ada pertanyaan tapi Nabi cerita je selepas ni sampai dekat. Sendi-sendi 4 kerak kita ni kira sedekah juga cikgu. Ni contoh dia. Yang pertama Nabi kata waktu mana yang paling baik sedekah? Waktu hang sihat. Jangan tunggu sakit baru nak bagi. Habis tak terima. Kalau Ustaz kalau sakit terima tapi kurang baiklah daripada orang sihat. Kan? Tengok hadis ni. Yang keduanya disebut apa dia? Bagilah time hang rasa hang kedekut. Wa anta syahihun. Rasa kedekut. Kita kalau kita lagi drama aku dengan PKP menega tak terang mana kira dekah pula kira mampu. Kalau orang Kedah kita memang gitulah. Orang tahu. Ya, betul. Bagi ni dia tak mampu. Jangan salah faham. Bagi time rasa kenapa? Sebab Nabi sebut harta yang kita sedekahkan mana qasa malu 'abdin fi sadaqah, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Zahirnya kurang tapi asalnya hakikatnya tak kurang. Nabi tak pernah bohong, Allah tak pernah menipu kita. Kita kena peganglah. Allah Rabb, Tuhan, Allah Rabb, Muhammad itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dua-dua ni tidak pernah menipu dan mengkhianati umat ataupun hamba-Nya. Ini antara dia. Jadi time kedekut hang bagi. Yang ketiga apa dia? Wa takhshal faqra. Kata kalau bagi banyak-banyak maka fakir miskin lah. Aku dah gaji tak terang mana gaji duk bagi dia maka fakir. Kan? Kalau jadi sebab tu kalau kita tengok dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 268, syaitan bagi tahu dah ya'idukumul faqra. Allah kata dalam Quran syaitan ni menjanjikan orang yang rajin derma sedekah itu akan jadi fakir. Itu ada ayat dia. Yang keempat yang terakhir wa ta'mulul ghina, ataupun yang keempat ialah barang sesiapa yang ada cita-cita nak jadi kaya,
nak berjaya, maka sedekahlah sampai dia kaya. Ini soalannya cikgu dah tadilah. Ya, maksud berilah sampai kamu kaya. Jangan tunggu kaya baru beritahu sodok bohong lah. Ya, kalau ikut lagunya, kalau aku kaya, hari-hari hari raya. Hati semua tu nyanyi boleh lah, sedap lah bro kan. Dah pegang duit juta, hanya buta hati. Bukan buta mata, buta hati terus. Ini contoh dia. Janji hanya tinggal janji sahaja. Itu antara dia. Jadi, bila kita lihat apa nama ni, orang kata dah tak ada benda nak bagi, tak. Allah sebut dalam surah At-Talaq, ayat yang ke-10, tak silap saya lah. Ayat tu bunyi, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Kamu kena derma daripada apa yang kamu mampu. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan sesiapa yang disempit, Allah sebut jelas dalam Quran ni, sesiapa yang disempitkan sedikit rezeki dia, falyunfiq, kena bagi juga, derma juga daripada apa yang Allah adakan bagi dia. Kalau ada RM10 gaji sebulan 100, hang bagilah RM1. InsyaAllah. Kenapa? Sebab Nabi tak pernah bohong. Ni janji Nabi dalam hadis Sahih Al-Bukhari sebut. Ini antara dia. Sebab tu bila Nabi kata, fa innal yadal ulya, adalah hadis Muslim, fa innal yadal ulya khairum minal ladzi sufla. Sesungguhnya tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Sifat dia macam tu. To be sukses, nak berjaya, ini pun jihad juga cikgu, sebab nak derma orang ni jihad juga. Jadi dalam hadis yang saya sebut tadi, tentang hadis Hakim bin Hizam tadi tu, Nabi kata, janganlah tunggu sampai peringkat nyawa kamu di apa nama ni Jo? Kat tengkok Jadi barulah kamu kata li fulanin kaza wa li fulanin kaza. Baru kamu kata si fulan dapat sekian, si fulan bagi sekian. Waktu itu dalam bahasa mudahnya tidak mendapat pahala yang paling baik dalam bab derma, bab sedekah. Itu seulang balik, jangan kita kata tak ada duit, kita boleh nak tak ada macam mana nak bedak. Jangan timbul ke question mark. Tapi apa yang ada sikit, cara sikit, banyak cara banyak. Jangan pula yang kaya gaji 5-6 sebulan bagi RM1. Itu kurang ajar namanya. Kan? Jangan pula yang gaji 50 bagi RM49. Itu melampau pula. Apa dia nak makan? Itu kena jaga. Sebab tu dalam Quran, dalam suratul Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Dalam dia kan sebut apa-nama ni, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia, tapi jangan lupa buat baik dengan orang sebagaimana Allah buat baik dengan kamu. Kok kita jaga, jangan lepas RM9, ada RM50 gaji bagi RM49, itu melampau namanya. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi pernah berwasiat, ya Rasulullah, boleh tak aku nak derma 2/3 harta aku? Nabi kata jangan. Lepas tu dia habis, boleh tak aku nak derma 1/3? Nabi kata apa? As-sulusu kasir. 1/3? 1/3 apa banyak? Lebih baik kamu tinggalkan harta ini, menjadikan anak beranak kamu kaya, lebih baik mereka ni khairun min ayyatakaffafun nas. Lebih baik pada mereka menadah tangan minta bantuan dengan orang. Maksud dia, bagi itu bawah 1/3. Bawah dia. Itu pun banyak. Contoh dia. So maksud dia, persoalan tak timbul, adakah kita ni nak ada duit, nak kaya baru nak bagi, itu adalah salah punya pandangan. Tetapi kita tak nafikan dengan cikgu, dalam hadis Sahih Bukhari sebut, dan juga Hakim bin Hizam punya kes, sahabat Nabi itu, Nabi kata, sebaik-baik sedekah ialah di ketika orang tu memiliki kekayaan. Itu adalah hadis sebut, hadis Sahih. Sebaik-baik sedekah itu ialah, tapi Nabi kata apa dia? Ibda' biman ta'ulu, mulalah sedekah tu kepada ahli keluarga kamu dulu. Dan sebaik-baik sedekah ialah inda zahril ghina, ataupun ketika zahir kekayaan dia. Itu yang paling baik sedekah. Hadis Abu Khari disebut juga benar-benar macam tu. Itu kita tak nampak. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah Ustaz. Sekadar untuk makluman Ustaz dan rakan-rakan di dalam apa kita kata yang menonton kita pada pagi ini. Alhamdulillah untuk kita kata 5 bulan pertama ni untuk Januari sampai Mac alhamdulillah Anaida telah membayar Ustaz bonus dan insentif untuk rakan niaga sebanyak lebih 400,000 Ustaz dalam 5 bulan. Alhamdulillah, walaupun kita baru niaga baru kita kata untuk produk kita kata Sarigam Go ni, walaupun baru masuk 5 bulan dengan kita ada banyak halangan
PKP-nya, dengan COVID-19-nya, dengan isu tak boleh keluar, nak berniaga susah dan sebagainya. Alhamdulillah Allah bagi rezeki pada kita. Yang penting kita sabar, kita usaha sungguh-sungguh, dan alhamdulillah jualan syarikat alhamdulillah lebih pada hampir 2 juta dan dalam masa 5 bulan ni, dan alhamdulillah juga kita juga telah berjaya membayar bonus kepada rakan niaga ejen-ejen kita lebih pada RM400,000 sehingga semalam. Alhamdulillah ya untuk sejauh tu. Jadi artinya apa? Walaupun kita diuji, kita yakin rezeki itu Allah dah tentukan. Dan saya suka nak kongsi satu hadis daripada Jabir bin Abdullah. Abdullah katanya Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersikap sederhana dalam mencari harta, kerana satu nyawa itu tidak meninggal dunia sehinggalah ia memperolehi rezekinya dengan sempurna walaupun lewat diperolehinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan bersederhanalah dalam mencari, ambillah apa yang halal, tinggalkanlah apa yang haram. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi dalam konteks ni Ustaz, kadang-kadang kita tahu rezeki kita dah ada, sebenarnya Allah dah tentukan, kan? Tapi ada orang kata, ish, tak dapat, buat tak jadi, gagal dan sebagainya. Macam Ustaz kata tadilah, bila kita berjihad banyak cabaran dan sebagainya. Tapi bila jadi macam ni, apa yang nasihat yang sesuai untuk kita beri pada mereka yang dah usaha banyak dah, usaha berniaga macam-macam dah, tak jadi juga. Mungkin Ustaz ada tip-tip yang hebat untuk dikongsikan pada pagi ini. Okey, terima kasih cikgu, sahabat-sahabat, rakan-rakan niaga, anak edar dan semualah yang sedang menonton dan menyaksikan live bicara jihad ekonomi pada pagi yang mulia ini. Cikgu disebut tadi dalam hadis Ibnu Majah yang mana Nabi menyebutkan fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha wa in abta'a anha fa ajmil fi talab wattaqullah wa ajmil fi talabi atau kama qala ar-rasul. Ini hadis sahih disebut Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah hadis sahih yang mana kita kena faham. Sebab tu saya kata ini kita bincang bukan ekonomi kapitalis ni cikgu, kita bukan tentang ekonomi sosialis sekularisme. Kita cerita konsep jihad ekonomi Islam, senang cerita sebab kena faham ekonomi dengan perniagaan dua benda yang berbeza, ada pentarifan yang berbeza. Ekonomi itu makna yang lain, iaitu kita menguruskan sumber-sumber alam untuk diekonomikan. So semua benda kata orang ni dalam bahasa Arab ekonomi ni ialah orang kata apa, dalam bahasa Arab ni dipanggil al-iqtisad, yakni berambil perkataan dalam surah ayat-ayat dalam Quran tentang waqsid fi masyik, bersederhanalah kamu dan perjalanan kamu, dan surah lain juga sebut tentang wa minhum ummatun muqtasidatun, di kalangan umat mereka ini waktu itu ada umat yang pertengahan, maksud adil bijaksana. Dia boleh bezakan mana yang bagus, mana tak bagus. So benda ni kita berbalik kepada konsep yang hadis Ibnu Majah sebut tadi ni, Allah takkan mematikan seseorang sehingga Allah akan menyempurnakan baginya rezekinya. Itu mafhum yang saya sebut tadi kan. Walaupun wa in abta'a anha, walaupun rezeki tu lambat ke atas dia. Apa maksud dia? Dia kena sabar. Jadilah. Kan tak boleh jihad tadi, dia kena sabar. Bila jangan tanyalah, hang usahalah. Kita duk perasan tentang niaga kita, habis orang duk berdakwah nak ajak orang kafir masuk Islam, ingat senang lah. Tapi dalam masa mudah, contoh malam tadi saya dengan Ustaz Fitri Abdullah. Kan? Bertahun dia dakwah mak dia untuk masuk Islam, tapi tak tercapai. Tapi kalau Ustaz Firdaus Wong Wai Hong, dia berjaya Islamkan mak dia. Contoh itu, Ustaz Dr. Farid Ravi, dia berjaya mengislamkan almarhum mak dia. Contoh dia. Maksud dia berjaya tak berjaya ni bukan kerja kita, ni kita kena pegang. Kaya, bahagia, berjaya bukan kerja kita. Allah tak tanya hang berjaya ke tidak berniaga ni. Dah, Allah tanya hang buat ke tidak. Sebab berniaga ini adalah daripada terjemahan definition of economy dalam Islam. Ini apa dia? You dapat menatang apa? Betul orang kata pertanian adalah ibadah. Nampak apa kata pertanian ibadah? Kan? Kalau kita tanam pokok ubi kayu, pucuk kita boleh buat ulam, batang kita boleh buat benda-benda yang lain. Lagilah ubi kita makan cicah ubi dan sebagainya dengan nyok dan sebagainya, gula nyok dan sebagainya. Contoh begitu. Benda-benda ni bila Allah kata bila hatta tastafi rizqa, hatta kamu akan sempurnakan rezekinya.
Jadi walaupun lambat, subhanallah, maka Nabi sebut wattaqullah. Kalau orang ini tak sabar ni, kena ingat, takutlah kamu kepada Allah. Rezeki bukan tangan orang, rezeki di tangan Allah. Lalu Nabi ajak lagi wa ajmilu fit talaq, maka percantikkanlah urusan pencarian rezeki kamu ni. Jangan langgar etika syariah. Ni contoh dia. Kan? Dia menega karipap tak laku, tak habis dia pergi dia pergi tukar stiker je. Ingat wattaqullah. Orang makan-makan keracunan, contoh-contoh lah kan, contoh. Betul. Ingat kamu telah membunuh satu nyawa secara kamu tak sedar. Memang tak sedarnya. Contoh. Kemudian disebut sini, saya tertarik bila orang kata apa, dalam konteks mujahadah tu sendiri ni cikgu, selain daripada yang saya sebut tadi tentang ikhlas, sabar, redha, kita boleh masukkan sifat ataupun ciri-ciri atau contents of mujahadah atau jihad ni ialah, iaitu yang pertamanya yakni ketekunan. Dalam hadis Bukhari disebut ketekunan. Allah amat suka hambanya bila buat kerja ayyutaqinahu. Inna ahab sebut ni, Allah sukakan, inna Allah ahabba abdan. Inna Allah ahabba abdan idza amila ayyutaqin. Ini saya ingat hadis ni cikgu dah hafal dah sebab sudut ceramah lalu. Hadis ni, inna Allah ahabba abdan. Dengar elok hadis ni. Allah sesungguhnya suka seseorang hamba idza, apabila amila, dia beramal, dia buat kerja, ayyutaqinahu. Itqan ini maksudnya itu konsep jihad. Sungguh-sungguh. Bila sebut tekun ni, apa maksud tekun? Tekun ni, tekun apa? Tekun dengan badan kita kan, dengan apa nama orang kata. Tapi tekun ni sebenarnya main daripada kepala otak kita ni, daripada akal kita. Allah bagi kita akal yang salim, akal yang sempurna. It's 12 hours. So, kena fikir what to do. Kena fikir apa benda kita nak buat. Maka fikir what to do ni, maka bermakna ini merupakan our creativities. Kita kena create something, macam mana nak berjaya. Kita tak boleh menggunakan sistem yang lama. Tidak boleh sistem yang lapuk. Tak sesuai dengan zaman sekarang ni. Kalau dulu kita berniaga tepi jalan, tak apa, masih ada. Tapi kita berniaga nak lebih be profesional, kita ada online. Sebab tu hari ni, bila PKP 2-3 bulan, kan? Memang menggugat kedudukan pendapatan semua rakyat Malaysia. Bukan Malaysia, satu dunia. Betul. Mungkin bilion orang yang telah menganggur pada hari-hari ini disebabkan COVID-19 yang memang bermasalah besar. Tapi ini sebenarnya orang Islam, you nak risau apa? Because everything yang berlaku dekat kita ni ialah adalah daripada kelulusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak uji kita. Sebagai contoh. Yes, Allah ni qadirun ala kulli syai. Allah ni mampu atas semua benda. Bukan takat cikgu kalau puasa cikgu, orang tanya apa hikmah puasa, kita jawab apa? Kita mengenang ke orang miskin yang tak makan, yang lapar dahaga. Hang waktu maghrib hang cekik sampai satu meja dengan tebing meja buang makan habis. Punyalah. Tak ada hikmah orang tu, tak nampak sangat dah. Tapi bila Covid ni, orang korporat pun puasa, penceramah pun kena juga cikgu. Kan? Forum ataupun seminar-seminar semua dibatalkan. Kalau saya ingat dalam bulan 3 bulan puasa tu, saya ingat lebih kurang dekat jumlah dia lebih kurang 120 ke 150 program dibatalkan. Cikgu, itu kerja kita kan. Bagi contoh dia. Ada orang tu dah siap dah bagi apa deposit lah untuk duit minyak kereta semua. Allah. Apa Ustaz kami halalkanlah. Allah, kita rasa malu ya Allah kan. Jadi maksudnya orang dah booking kita, tapi kena terima lah. So apa penceramah akan buat? Apa pernah buat? So pendakwah yang Allah bagikan kebaikan dia orang ni, maka zaman nanti zaman dunia tambah sepadan, kita mudahkan sosial media ni untuk menyampaikan dakwah daripada rumah saja. Hikmah dia kat mana? Kalau pergi kuliah mana-mana kat masjid ke, adalah 80 orang, 90 orang dengan kuliah duha. Tapi di dalam kuliah tu duha online, hampir 500-600 orang. Kuliah subuh 1,500 orang. Nak cari mana? Betul. Kemudian pula kita boleh sebar, share. Macam ni lah cikgu buat hadiah 5
hadiah istimewa untuk orang yang ikaman. Seorang ni share, katalah sini Madam Zida Ozi, ni contoh dia. Dia share 5 orang, mungkin dia akan bertuah dapat. Kenapa? Ini kreativiti ni kurniaan Allah. Sebab tu kita baca ayat surah Al-Ankabut tadi ni, Allah tak akan hampakan orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Lanah dia nafsu, Allah akan berikan petunjuk kepada otak manusia ni. Hang kena buat macam ni. Hang kena buat macam ni. Kan tak boleh tak boleh berniaga hanya 2 orang saja. Allah kita down lah. Memang mula-mula tu blur down cikgu, tetapi insya-Allah permulaan supaya manusia ni afala taqilun la'allahum yarji'un, dalam ayat sebut kan. Iaitu kamu kembali kepada Allah patut istighfar. Nabi Yunus pun Allah sebut, ya kalaulah tidak laukana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumiddin. Kalau tak kerana Nabi Yunus ini adalah orang yang rajin memuji Allah, bertasbih kepada Allah, nescaya Nabi Yunus ni kekal dalam perut ikan Nun tu sampai kiamat. Tapi apa aktiviti Nabi Yunus? Dia berzikir, menenangkan perasaan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahawasanya orang yang rajin ingat Allah, hati dia tenang. Duk gabra buat apa? Ya, duk tulis habislah ni tragedi hitam ke whatever kan. Ni bencana ni, inilah puak-puak maksiat ni, banyak sangat maksiat bla bla bla. You don't blame anybody. Kita kena pegang. Ini kenapa kita sebenarnya. So nak bagi kita dalam bab ini, cikgu kan. Jadi dalam bab ini ketekunan kena ada. You kena create something to be success. Jangan duduk saja. Jangan tunggu syarikat bagi ni baru nak bergerak, syarikat nak buat program baru nak buat. Tak, kita kena fikir. Bagi contoh cikgu, bagi contoh lah. Seorang sahabat saya ni, dia pemain saham, cikgu pun tahu, saya pun terlibat dengan dunia saham. Cikgu bayangkan tengok, apa dia nak buat, dia orang yang study. Bila dia tahu saham bila COVID ni, ramai jatuh down. Kaunter untung, kaunter rugi mengatasi kaunter untung. Kadang-kadang bulan COVID ni, kaunter untung hanya 200 lebih, kaunter rugi 700 lebih. Tetapi bila dia belajar, dia tekun belajar dengan sifu, dengan guru dia ambil pulang belajar dalam keadaan hari ni, penonton ni. Cikgu tahu, semalam dia hantar kat saya satu syarikat, dia beli 6 bulan yang lalu, harga dia 15 sen cikgu, dia beli ni. Dengan nilai duit simpanan dia tu, dia lebih kurang 50,000. Ni budak Sungai Petani, dia duduk Sungai Petani sekarang ni. 50,000 tu cikgu, dia cari saham yang ada sentimen, ada catalyst, ada berita. Apa sentimen lah? Syarikat kalau mari COVID ni, syarikat healthcare lah yang paling untung kot, sebab orang nak beli mask, nak beli PPE dan sebagainya kan, ataupun apalah ubat dan sebagainya. Dari komunikasi pun sama kan. Dia pun kaji. Ini syarikat nampak ni dah bagus ni. Dia beli cikgu bulan hujung bulan Disember. 1 bulan Jun baru cikgu tahu apa. Daripada 49,000 duit dia labur, dia dapat lebih kurang 525,000 dalam masa 6 bulan. Ni contoh. Ni contoh cikgu. Saya kata itu orang lama belajar daripada saya lagi. Yalah. Barakallahu fiik, maka Allah berkatilah usia awak. Berada kepada awak. Dia duduk di rumah cikgu. Dia duduk. Tapi dia rajin mentelaah. Janganlah kita bagi alasan nak berniaga macam mana cikgu, Sari Gamat ni, orang nak beli payah, nak berniaga, nak pergi rumah tak boleh. Tak perlu zaman sekarang ni ikut saham GDEC tu, GDEC ke gedik tak tahulah ejaan tu. Saham dia melonjak naik daripada bulan April 100%, bulan Mei baru naik 100% untung. Sebab apa? Sebab orang bisnes online. Orang berniaga, orang gunakan sistem post, GDEC Post Malaysia sebagainya. Nak beritahu apa dia? Tekun tu kena ada. Itu jihad. Jangan ketekunan. Kena kerja. Bila tekun maksud dia kena kreativiti, kena inovasi, whatever buatlah. Sebab tu saya yakin kenapa dalam ni syarikat Anak Eda boleh buat sale 2 juta. Saya pun pantau, saya pun tengok juga secara dalam grup sebagainya kan. Betul. Sebab apa? Yang tak akhirnya ialah lain daripada ketekunan. Jangan ada sifat putus asa dalam memperolehi rezeki di tangan Allah. Allah tak akan bagi rezeki kepada orang yang putus asa cikgu, dan juga sahabat-sahabat yang kita dengar. Ini tuntut bagi ini. Bila ada putus asa, mulalah inilah yang golongan yang akan mula buat benda jahat. Ni dia kaya, dia nak kaya cepat,
gaji dia tak sedar diri baru 2,500 nak pakai kereta BMW, nak pakai kereta Mercedes dan sebagainya kan. Bolehlah beli macam lama lah tahun 70-an tu start tak bunyi, orang tolak baru dia bunyi. Jadi kalau nak pakai yang apa nama ni hak agama hang sesuai dengan diri kamu, tapi dia ni bila dia putus asa macam mana nak pakai berniaga lebih kurang tak laku, kedai tutup semua, maka kesilapan dia ialah yang Allah meluat sangat iaitu orang ni yataqnatu min rahmatillah, mereka putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita nak maklumkan bahawasanya jangan cepat putus asa. Itu bukan golongan jihad. Ini nak pegang bahawasanya Allah, seulang balik hadis yang cikgu baca tadi Ibnu Majah, Allah takkan mensia-siakan kita dari sudut kita mencari rezeki. Cuma dalam surah Syura kata Allah ni boleh turunkan rezeki secara sekaligus dekat manusia, tapi Allah kata apa? La baghaw fil ard. Kalau aku bagi mereka ni kaya sekelip mata, Allah kata apa? Ni Allah sebut dalam surah Syura ni. Allah kata la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tapi kami turun secara peringkat-peringkat. Kalau kami turun banyak, nescaya orang akan melampau. Ini selalunya. Sebab memang betul cikgu, hak duk melampau, buat program mungkar maksiat ni golongan hak kaya-kaya lah, hak korporat-korporat contoh yang tak beriman dengan Allah, yang beriman alhamdulillah lah kan. Itu tolak cerita. Yang ada duit, ada mampu kewangan, dia mampu milik, mampu ada duit. Tu dia buat benda maksiat, panggil artis luar negara, pakai K-pop, main menyanyi, duk menari depan orang. Budak-budak kita jadi bodoh, peluk pula pakai tudung. Contohlah. Ya. Allah kata walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tapi Allah turunkan rezeki ni daripada rezeki Allah ni berperingkat-peringkat sesuai dengan kerja dia. Contoh tu maksud dia ketekunan dia, keputusasaan dia dalam perniagaan atau dalam kerjaya. Insya-Allah ingat surah Al-Ankabut 69 ada menyebutkan Allah akan bantu kita bagi petunjuk macam mana nak berjaya, because of Allah so very very happy dengan orang yang buat benda baik. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, jadi alhamdulillah Ustaz banyak kita dapat hari ini. Hari ini saya belum habis lagi Ustaz. Saya minta Ustaz nanti bagi Ustaz bagi tips, iaitu yang pertama, yang kedua mungkin Ustaz boleh bagi doa-doa yang maksur ya, yang solat hajat untuk ini. Tapi sebelum tu saya suka nak ulangkan balik hari ini ya, syarikat An-Naidar ya, kita akan tawarkan 5 botol produk jeli gamat ini percuma kepada 5 penonton bertuah. Untuk dapat hadiah ini ya, pastinya lah yang pertama kena like lah page Sari Gamat HQ itu yang pertama. Yang kedua tolong share program kita pada pagi ini. Yang ketiga tagkan 5 rakan anda. Jadi sambil-sambil itu tuan-tuan dan perempuan boleh kemukakan soalan. Saya nak buka majlis ini untuk soalan tuan-tuan boleh bertanya dan kita akan paparkan soalan di skrin, dan moga soalan tuan-tuan dan perempuan itu dapat dijawab oleh Ustaz. InsyaAllah tadi bila saya tanya Ustaz, sejam ni tak apa ke? Ustaz kata tak apa, lebih pun tak apa. Alhamdulillah ya, kita bersyukur banyak-banyaklah Ustaz memperuntukkan masa untuk kita, dan sama-sama lah kita cuba ambil manfaat. Wah, ada gorgeous pula kat situ. Alhamdulillah, bismillah. Okey Ustaz. Baik, jadi kalau ada soalan boleh dikemukakan ya. Cikgu, saya nak sebut sikit sampai ada soalan tu. Boleh Ustaz, boleh. Tapi kita spend my time, tak salah, kita tak ada program apa pun. Tiga petang aja ada apa ni video conference dengan apa nama ni dengan Bakal Bisan. Alhamdulillah. Okey. Nak bincang jarak jauh juga ni. Apa dia? Yang nak kahwin bulan 8 kan. Ni jarak jauh lah ni. Ini nak kena delay lah kot mbak gayanya. Betul. Moga-moga Allah aturkan yang terbaik lah untuk Ustaz dengan anda-anda kita. InsyaAllah. Cuma saya nak sebut tadi kita kata jihad bagian, cuma kita sebut tentang ekonomi Islam ni. Ya. Tajuk kita jihad, memantapkan jihad ekonomi kan. Bila kita sebut ekonomi ni, saya sebut dah tadi pentakrifan tentang ekonomi itu sendiri, dan kita kena faham bahawasanya
ekonomi ini dalam bahasa mudahnya dia disebut oleh ahli ulama, sebagai contoh dia iaitu sesuatu yang kita buat benda ni pengurusan sumber alam tadi ni daripada tanah kita sumberkan, hasilkan iaitu pokok. So, daripada pokok ini kita hasilkan makanan. Contoh dia daripada tanah bendang jadi padi, padi jadi beras, beras jadi makanan. Itu maksud ekonomi dia. Cuma kita nak kena ingat bahawasanya dalam ekonomi Islam ini, ulama-ulama contohnya Imam Al-Izz bin Abdul Salam ada menyebutkan bahawasanya ekonomi ini adalah sebagai satu pertengahan antara dua peringkat. Macam mana orang nak faham ni kan? Ekonomi ni. Maksud dia dia bincangkan yakni pertengahan antara kedekut dan membazir. Itu ekonomi. Ulama-ulama jawab mudah aja. Nak faham ekonomi apa dia? Iaitu menguruskan sumber alam ini dalam jalan pertengahan sederhana, seolah-olah macam kita ni meletakkan jalan sederhana ni antara kedekut pun tidak, membazir pun tidak. Maksud ekonomi Islam ni dia tak boleh melampau. Kan? Dia tak boleh. Kalau dia nak untung pun tengok untung dari sudut berapa persaingan dia buat. Kalau lah saingan dia jual sekilo RM5, dia bantai RM10, maka dia telah melampau dalam bidang keuntungan. Kan? Walaupun ada hadis Bukhari sebut seorang sahabat dia beli kambing 2 ekor harga 1 dinar. Ya. Tiba-tiba dijual sekor 1 dinar cikgu. Tinggal sekor lagi. 1 dinar ni bukan benda murah, benda mahal. Sahabat kata boleh untung macam ni. Maka Nabi kata, Nabi berdoa. Nabi tak cakap banyak. Nabi berdoa moga Allah memberkati perniagaan dia. Nabi tak larang. Bila Nabi tak larang untuk mana boleh. Orang kata 100% dia untung. Boleh ke? Sebab waktu itu persaingan tak banyak. Kemudiannya keperluan itu dari sudut pada mana memang orang makan kambing. Kan contoh dia. Jadi mungkin dia panggil produk adalah rendah tapi demand adalah tinggi. So dalam masa muda pun dia nak beli dedak whatever rumput sebagainya memerlukan berkos yang tinggi. So tak salah. Macam orang beli lembu cikgu. Dia beli lembu sekor RM2,500. Umur baru setahun setengah 2 tahun. Masuk umur 3 tahun dia jual harga lembu tu RM5,000. Salah ke tak salah? Tak salah ya. Itu kena faham. Tetapi kalau kita ni jual sebenarnya kita dalam bentuk saingan kan. Tepung pasaran harganya RM2.8. Kita bantai jual tepung sekilo RM6. Memang tak patutlah. Maka dia melampau satu sudut nak cari keuntungan. Itu kena pegang. Itu antara dia. Wa'imah balik pada perniagaan. Perniagaan ni memang hanya jual beli je. Kan kita kata harga ekonomi. Kan Anaida buat kan harga ekonomi. Kan? Pakai combo lah. Ekonomi. Kita ekonomi ni sebagai orang yang menguruskan sumber yang kita ada ni demi kebaikan orang ramai ataupun our consumer berdasarkan kepada suasana hari ini. Contoh begitu. Kan? Sebab itu hari ini malam yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut sistem pembelian online. Akan yang top ni lah Lazada lah, Shopee lah, Bebus lah, Engo dan sebagainya. Tetapi dalam dia orang kena bagi apa? Bagi voucher, bagi tawaran, bagi coin dan sebagainya kan. Itu semua dalam sudut suasana dia macam tu lah sekarang. Kalau kamu tak buat macam ni, macam mana orang nak beli? Itu antara orang kata apa teknikal atas ketekunan tadi ni. Itu sudut benar. Kalau ekonomi dia merangkul yang cukup luas. Cuma ada soalan tadi ke? Ada Ustaz, ada. Ni kita punya rania ke ni? Ya. Woi, soalan dahsyat ni. Macam mana kita nak benar-benar saya yakin? Saya nak jawab payah cikgu boleh jawab kot. Macam mana nak benar-benar nak yakin apa yakin produk ke? Kalau yakin produk tu kita cari dari resources dia kat mana? Di mana sumber dia kan? Mana Sabi Jamak ni buat? Tanyalah apa nama tu? Apa nama ibu betul? Lupa nama. Jakiah Jakiah, Allah minta maaf lah Jakiah lupa. Sebab lupa baru ni kan PM sebut nama ni Makcik Kiah kan. Jadi memang glamour lah Jakiah sekarang ni kan. Alhamdulillah. Senang tu
orang nombor 1 negara sebut nama Makcik Kia. Betul. Yakin, macam mana yakin? So ginilah, pertama kita nak kenal sumber daripada mana. Kan? Sumber daripada mana? InsyaAllah semua ni daripada gamak. Contohlah kan, kalau studi gamak. Kemudian pula adakah studi gamak ni bahan-bahan yang dicampur, mana kita kena refer balik kepada pengasas dia. Ada contoh dia. Sebab itulah sama juga dengan Islam. Macam mana yakin Islam itu benar? Balik kepada pengasas dia. Kenapa Allah, kenapa Muhammad sebagai Rasulullah dan sebagainya, kita balik kepada yang asas. Kan? Contoh ada lebih kurang begitulah. Anak itu yakin ni sebenarnya terletak pada diri sendirilah. Sebab tu apa nama ni, at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dalam hati, itu keyakinan. So kalau kita tak confident dengan Islam, sebab tu hari ni huru-hara dibuatnya kerana faktor tidak ada rasa keyakinan dengan Islam. Sebab tu kadang-kadang Islam ni ada setengah tu dalam niaga ni Ustaz. Dia lebih kata apa, kita selalu tegakkan yang penting lah ni orang dah terdesak, orang nak duit. Dia tak fikir dah halal haram dan sebagainya. Dan alhamdulillah lah kita di Anaida ni insya-Allah pelan pemasaran yang kita sediakan patuh syariah. Kita ada panel syariah yang sentiasa memantau lah kita punya bisnes ni. Dan alhamdulillah kita dah 37 tahun dengan track record yang baik. Tiap-tiap bulan kita bayar bonus. Alhamdulillah semua tu. Dan mungkin ada nasihat juga dari segi, sebab bila dia kata yakin, kadang-kadang ada mungkin ada isu kita selalu dengar orang kata apa, matlamat tak menghalalkan cara Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kan? Ya betul. Sebab tu kita balik kepada hadis yang cikgu baca tadi ni, hadis Ibnu Majah. Kan Nabi sebut uzu ma halla wa du'u ma harrama. Maksudnya kamu ambillah, carilah apa yang telah pun jelas halalnya dan tinggalkan daripada apa yang jelas tentang haramnya. Kan? Jadi kalau kita menipu orang tak boleh, contoh dia kalau kita nak khianati apa nama ni penjual pun tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah tetap tak akan redha dengan muamalat yang sedemikian rupa. Itu antara dia. Sebab itu dalam bab-bab ni dalam masa mudah lah, semik mudah tu, antara benda yang boleh kita nak boleh berjaya iaitu bukan kalimah konsisten ataupun kalimah istiqamah kita dengan apa yang kita buat. Nabi sebut je dari sahih, Nabi kata Allah sukakan, tadi Allah sukakan orang, ni Allah sukakan pekerjaan. Pekerjaan Allah sukakan ialah orang tu buat kerja biar sedikit tapi berkesenantiasaan. Ini faktor boleh terjemahkan tentang never give up, tak putus asa. Sebab tu kadang-kadang kita kena faham. Seulang balik, rezeki itu adalah di tangan Allah. Jangan rasa iri hati, jangan rasa dengki, hasad dan sebagainya. Zaman sekarang ni cikgu, Allahu Akbar. Ialah bukan takat orang je, orang India, Cina pun ada juga dengki. Kan? Tapi tak apalah, mereka dunia ni syurga dia orang, dia nak buat menatang apa biar fikir mereka lah. Tapi yang sonoknya kita ni, sifat dengki hasad ni cikgu, dia takkan hilang sehingga kita mati. Dengki ni, iri hati, dia tak akan hilang melainkan orang yang dengki tu mati. Baru selesai masalah. Sebab dengki ni dia macam api dalam sekam. Dia akan nampak cantik sekam di atas, tapi kalau kita terjeruih masuk dalam sekam tu, kaki kita terbakar. Itu maksud. Mana dia tak akan mati sehinggalah betul-betul lah jerami tu ataupun sekam tu hilang betul-betul pada pandangan zahir orang. Maksud dia, kalau orang tu ada lagi, dengki tu tak berjalan. Sebab dia ada riwayat ulama pecahkan mukmin yang dengki, mukmin hasid yang dengki. Kalau orang bertakwa insya-Allah dia tak dengki dah, beriman ada kedengkian yang berlaku. Sebab apa? Sebab seseorang tadi dapat satu yang baik, selalu cikgu iri hatinya, dengkinya, hasad dia. Walau bagaimanapun ulama tasawuf membincangkan dengki tu ada dua hasad tu. Yang jahat ialah dia dengki biar dia tu bankrupt, biar aku pula berjaya daripada dia. Itu yang dengki jahat. Dia punya hasad mazmum. Kalau hasad mahmud iaitu hasad yang ya Allah bagilah aku ni kaya macam cikgu Rosman, kan? Amin. Kalau kekayaan dia tu sampai tu aku pun nak kaya, aku geram betul dengan cikgu Rosman ni berjaya, ya Allah biarlah dia berjaya, aku berjaya macam dia juga. Yang tu hasad juga nama iri hati, tapi iri hati yang tinggi diisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara dia cikgu. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi tadi ni Hafiz, mungkin boleh tunjukkan. Ustaz, macam mana nak betul-betul fokus bisnes?
Kan? Ni fokus ni kita buat tadi kita nak dari segi komitmen kita lah. Dan banyak cabaran di luar sana yang nampak semua menarik nak buat. Sebab tu kita kena buat keputusan. Jangan semua kita nak buat. Ikut daya kemampuan kita. Kan? Sebab tu Nabi kata gini, mudah hadis sahih juga sebut. Nabi kata khuzul a'mala ma tutiquna bih. Ambillah kerja, buatlah kerja apa yang kamu rasa boleh buat dengan kerja tersebut. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah takkan boring dengan kamu sehingga kamu boring diri kamu sendiri. Sebab apa? Sebab dia tak fokus, dia tamak. Semua dia nak buat. Ya kan? Lah apa tak jadi. Contoh dia. Bila you berjaya satu sistem, berjaya, barulah kamu cari yang lain. Contoh lah. Orang tu berniaga. Lepas tu cikgu tengok orang-orang kafir berniaga kan. Walaupun dia berniaga judi ya cikgu. Judi ni haram lah. Tapi orang kafir dia berniaga jugalah. Macam naknya dalam agama mereka pun tak benarkan. Mereka kadang bohong juga buat ni pun macam arak kan. Sama. Agama mereka tak benarkan. Tapi nak buat apa lah. Kita pegang dunia ni syurga mereka. Tapi penjara kita. Jadi cuba tengok. Dia berniaga. Tengok dia berniaga pusat perjudian. Penting contoh. Tapi dalam masa yang sama, cuba cikgu tengok. Dia buka Star Cruise. Dia buat Star Cruise. Yang kita pun tumpang naik atas tu juga. Tapi bukan mana kita naik tu main judi. Kan? Sebab dia fokus tu, genting dia fokus ni. Apa nama mendiang, apa nama tu? Lim Gohton. Dia fokus. Dia fokus genting sampai berjaya. Baru saingkan dia benda lain. Macam Bintan. Dia menega apa? Tapi lah kali baru dia wujudkan 7-Eleven seluruh dunia. Ni dia fokus tu nak berjaya. Dia fokus tu. The main business, the main project kena fokus bergelak. Sekarang ni kita nak tanya, Han nak buat apa? Jangan sampai kerja yang Han nak buat dia memboringkan kamu sendiri. Ini masalah. Ini akan kita putus asa. Itu masuk segi fokus. Ni semua nak buat. Cekodok nak buat. Nak buat. Yang buat bihu goreng. Contoh lah. Semua. Orang menegak tu nak. Orang kata untung negara kita buat benda ni. Yang ni menyebabkan kadang-kadang timbul keikhlasan dalam berniaga pun tak nampak. Because kita tak ada goal setting. Kita tak set matlamat kita ni masalah dia. Contoh dia. Jadi timbullah dengki apa semua orang main nasi lemak. Dia berniaga pisang goreng. Orang tu nasi lemak. Aku nasi lemak ada. Besok dia buat nasi lemak sekali. Pisang goreng mana buat? Nasi lemak mana buat? Kan ini timbul ada tak fokus. Memanglah nampak untung kan. Tapi bila berkat tak main, lama mana nak berniaga sampai peringkat berjaya sampai ke atas? Ini contoh dia. Sebab tu maksudnya Ustaz kena berkat lah Ustaz. Yes. Sebab tu dalam bab-bab ni, dalam nego ni, ini masalah kita cikgu, saya siapa lah ingat. Kita saya terlibat dalam dunia saham ni kadang-kadang ada ke beritahu, ada juga orang dengki. Ada. Kemudian saya dah buat minyak, saya sebagai pengarah eksekutif syarikat minyak lesung. Dan juga lesung mat dan juga lesung food industry. Contoh dia. Ada juga orang tiru kita punya cara juga. Nampak tak? Dia kata ni sama sedangkan kualiti dia tak sama. Kita jual harga kita RM23. Dia jual dalam RM20 tapi kualiti dia tak sama dengan kita. Tapi dia bercakap depan orang kadang-kadang dia kata ini minyak ni sama minyak tak lesung. Contoh dia. Jadi benda-benda lama mana nak hidup? Lelah kali pada tak ada apa. Yang buat kerja dengan ikhlas, yang betul, yang solid bagus, insya-Allah dia akan mencapai mercu kejayaan dia. Jangan risau. Sebab saya baca ayat tadi dah, Allah akan tolong orang yang buat benda baik. Kalau kita buat benda atas faktor nak bersaing, dia berniaga kenapa kita boleh berjaya. Contoh dia lah, tengok apa dia buat, dia study, dia banyak kos berbelah ribu sekali nak buat kos business management dan sebagainya. Yang kita kos apa-apa tak. Takkan tengok dalam Google je, nanti kira malas kan nak pergi kursus tak nak keluar duit langsung. Sama juga dalam main saham contoh dia saham. Kena bayar kos 3,000 lebih, lepas tu ada 1,000 lebih, ada 400 lebih. Baru nampak kita berjaya. Ini baru nak buka tengok dengan lebih kurang kamu nak rasa hebat dalam dunia salah kali boleh-boleh rugi contoh hari gitu. Sebab kita kadang tamak, kita emosi dan sebagainya. Sebab tu dalam bab-bab kejayaan ni kalau tamak ada lebih mendengar daripada emosi tanpa ilmu, ini kita gagal di pertengahan jalan. Ini antara dia cikgu. Sama juga dengan pendakwah. Kan? Kata payah dakwah ke orang haram, tak terima benda, lagi teruk ada. Kalau dia fikir macam tu, ini adalah golongan al-mutasaqituna ala tariqati dakwah. Dalam apa nama ni,
saya bukti ke sahabat nama Mustafa Masyur kata setelah saya dalam buku dia kata golongan-golongan yang gugur di jalan-jalan dakwah. Kerana bukan orang yang didakwah, pendakwah tu jadi gagal dalam hidup dia. Dia cepat putus asa kan. Sama juga macam Fitri tadi tu. Berapa tahun dia dakwah tapi mak dia tak masuk Islam, tetapi akhlak dia menyebabkan daripada adik-beradik yang beragama Hindu, dia nak cakap dengan saya, you shut up. Yes. Jangan cakap banyak. We don't want to hear apa you nak cakap. Lama-lama dia tunjuk akhlak dia, setiap minggu dia balik penuhkan peti air adik-beradik dia, mak dia semua. Dia kata dia ni faham pula lagi bagus daripada sebelum Islam sebelum ni. Akhirnya dia orang baru, dia orang nak dengar apa itu Islam walaupun dia orang tak masuk Islam lagi. Saya kata semalam saya sambut, dia kata beginilah, bahawasanya Islam dakwah bilhan ni lebih mulia sebenarnya. Kenapa orang tertarik? Kita nak kalau boleh orang bukan Islam di Malaysia ni, dengan dakwah kita buat ni, bukan kita nak tahu dah masuk Islam ke tidak, tetapi kita nak dapatkan kalau boleh orang bukan Islam ni semua tahu dan faham tentang Islam. Understanding about Islam. Sebab tu bila kita nak buat hukuman, dia pun tak melawan. Ini bagi contoh dia. Kalau jenis kita tak memaham tentang Islam, betul dia berlawan. Kita nak curi potong tangan, marah. Sedangkan kalau dia sendiri, orang curi kedai dia katok lunyai kawan tu, kita potong tangannya. Dia pukul. Contoh dia kita ini hukum berzina sekian-sekian. Itu macam ke? Tapi kalau dia dapati bini dia buat benda maksiat berzina, saya ingat dia bunuh tu. Ni contoh dia kan. Nak bagi tahu ini kelemahan kita ialah kita nak berjaya tu nak nampak terang dan cepat. Ini masalah kita. Tanpa melalui proses kesabaran, keredaan dan keikhlasan dalam kita buat kerja. So yang penting itulah maksud dia fokus. Sesuai maka Nabi kita buat kerja ikut kemampuan kamu. Allah tak akan boring dengan kamu sehingga kamu boring dengan diri kamu sendiri terlebih dahulu. Inilah kita fail dalam kita punya fokus dalam sesuatu bidang. Itulah maksudnya kita kena tengoklah Ustaz kan, dalam nak bisnes ni kena tengoklah tadi macam mana saya sebut tadi matlamat tak menghalalkan cara kan. Memanglah kita nak untung, kita nak berniaga, kita nak pendapatan dan sebagainya, tapi pastikanlah sumber pendapatan kita itu halal. Jalannya halal, pelan-pelan pemasaran, pelan-pelan pendapatan yang ditawarkan oleh syarikat berkenaan patuh syariah ialah sebab benda-benda ni semua akan jadi darah daging kita. Jadi alhamdulillah saya tengok banyak dah Ustaz kongsi dengan kita. Ini kalau nota saya ni dah 5-6 muka surat Ustaz. Alhamdulillah banyak tentang keberkatan rezekinya dan kita itqan itu sendiri dan juga kita mujahadah di samping itu juga kita bila nak memberi ni waktu kita rasa kita sihat, bukan masa tubuh kita sakit. Bila kita rasa kita kedekut Ustaz sebut tadi kemudian bila kita rasa kita takut miskin dan kita ada cita-cita nak jadi kaya dan bagi sekarang jangan tangguh-tangguh dan jangan tunggu nak kaya. Dan suka saya juga kongsikan juga salah satu lagi yang kita sebut iaitu bila mana kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ustaz, betul tak? Yes. Ma la yudrikuhu kullu la yatrukuhu kullu. Kalau kita tak dapat semua tu, jangan tinggal pula semua sekali kerja kita. Kan. Kadang itu juga kadang-kadang tunggu aku kaya. Jadi tak perlu tunggu kaya, mulakan sekarang. Mulakan dengan sedikit, tak apa, tapi yang penting istiqamah dan kita terus meneruskanlah kerja-kerja amal baik kita sepanjang tempoh PKP. Macam kita tengoklah, bukan setakat ekonomi, dalam keluarga kita sendiri dalam bulan Ramadan, sebelumnya start pada 18 bulan 3, inilah 81 saya 81 kita dalam tempoh PKP kan. Kita dah tengok dah suami memainkan peranan keluar rumah, suami memainkan peranan dia sebagai ketua keluarga di situ, dan kita tengok juga suami dah jadi imam di rumah. Sebelum ni kita ada sebut suamiku imamku, alhamdulillah sekarang ni terbukti suamiku imamku sebab dia rumah, solat berjemaah dan sebagainya. Ini semua kita kata benda-benda baik yang kita buat di bulan Ramadan, dan kita moga kita dapat sambung lah, kita teruskanlah bertadarusnya kan, sebagainya lah kita kata di bulan Syawal ini, dan moga kita dapat teruskan selepas ini. Baik. Jadi sebelum kita akhir Ustaz, macam mana tadi saya sebut kita tawarkan 5 botol jeli gamat ini kepada penonton-penonton kita yang istimewa. Staf kita, staf di Al-Aida ni sedang bertukar lumur lah memilih
pemenang ataupun kita kata penonton betul. Wah, dia pamer dah di situ. Okey. Tapi tak habis lagi Ustaz. Kejap lagi saya nak Ustaz kongsikan sikit, mungkin ada doa, mungkin ada nasihat-nasihat untuk kita amalkan bersama Ustaz, ya. Mungkin doa paginya, ya, mungkin doa selepas kita kata sebelum tahiyat, selepas masa tahiyat sebelum salam, yang dapat kita amalkan, doa pagi, doa petang dan sebagainya, supaya kita dapat jadi amalan. Moga benda-benda ini dapat jadi benteng kita, dapat mengekalkan keistimewaan kita dan juga kebergantungan kita kepada Allah SWT. Mungkin Ustaz kongsi itu dulu. Ya, di samping itu dah dipaparkan nama penonton-penonton bertuah yang kita kata memenangi sebotol jelly, iaitu yang pertama Tuan Ibrahim Jalina, Nurul Adilah, Rabiatul Adawiyah Sururi, yang keempat Puan Nur Wahidah Nur Azman, dan yang kelima Siti Hajar Muhammad Nur. Alhamdulillah, nanti staf kita di Anak Indah ni, ya, staf Syarikat Makgul akan hubungi tuan-tuan dan perempuan. Mungkin Ustaz boleh sambung sikit lagi, Ustaz? Sambung apa tu, Jo? Doa-doa, Ustaz. Doa-doa. Amalan-amalan harian, doa pagi, doa petang yang patut kita amalkan. Ringkas, tapi dapat insya-Allah dapat jadi satu sebati dalam diri kita, Ustaz. Mungkin Ustaz kongsi saya tahu. Seorang sahabat Nabi SAW pernah berjumpa dengan Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, ajar aku satu doa." Ya. Lah, yang boleh aku ni dapat senang dan sebagainya. Ya, betul. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Ya. Yang mana Nabi pun ajarlah sahabat ni doa ni. Saya kadang-kadang saya baca dalam waktu sujud. Kadang-kadang saya baca bila masalah kita doa. Kan, betul. Kita nak keluar mana-mana kita baca doa. Cuma kalau nak cari rezeki ni, kalau boleh jangan lupalah keluar saja pintu rumah tu, jangan lupa baca Bismillah tawakkaltu ala Allah wala quwwata illa billah. Itu cukup. Syaitan pun tak kacau. Syaitan pun tak nak goda kita, sebab itu jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yakin, buatlah. Kata tak yakin, terpulanglah. Sebab ini sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sahabat hati kita berceramah pun kadang-kadang kita kena faham. Di depan keberangkatan kita tak nampak. Malang tak berbau, but kita believe 100%, kita yakin 100%, yang mana kita akan diberi perlindungan oleh Allah dan syaitan pun tak kacau urusan hidup kita. Itu antara. Yang keduanya, banyakkan membaca dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10 hujung tu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Lepas baca lebih kurang, naik kereta ke whatever, zikir selalu benar tersebut. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Tuhan kami, kurniakanlah disimu ya Allah kepada kami kasih sayangmu ya Allah. Kemudian wahai ilana min amrina rasyada, dan permudahkanlah bagi kami petunjukmu dalam kami nak melaksanakan urusan kami. Itu antara dia. Cuma sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa doa yang boleh memberikan aku ni kebaikan dalam hidup aku?" Maka Nabi pun menjawab. Nabi kata, baca doa, Allahumma ghafirli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Cuma kena ikut hari matan ni dia pendek je, tapi rentetan cerita tu lebih kurang begitulah. Allahumma ghafirli dhanbi. Ya Allah, ampunkanlah bagiku dosaku. Wa wasi'li fi dari, luaskanlah rumah aku. Luaskanlah rumah tanggaku. Boleh belakang? Yang ketiga, wa barik li fi rizqi, dan berkatilah bagi aku rezeki aku. Maka sahabat mengamalkan, alhamdulillah, dalam keadaan sahabat terampun dosanya, rumah tangganya bahagia kerana dapat rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni saya amalkan dalam kadang-kadang sujud, cikgu. Sujud. Sebab baik doa ialah waktu sujud, kita doa lah mana patut. Selepas puji Allah lebih kurang, kita buat Allah. Bukan susah. Ni kalau nak buat lagu, kau boleh rakam, saya boleh lagukan insya-Allah. Bunyi dia macam ni. Allahumma ghafirli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi.
Allahumma ghafir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Allah, kita ni cikgu, sahabat-sahabat ni semua ejen-ejen, pengedar-pengedar, kita banyak tawakal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buang rasa sifat ego yang kita ni hebat, dan walaupun kita sedang di kemuncak kejayaan, jangan. Sebab benda ni adalah restu daripada Allah semata-mata. Usaha tu adalah datang daripada hidayat Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk kita usaha. Kan? Lubuk dah nampak dah. Jangan jadi golongan dalam hadis Bukhari sebut, ya, aku tak risau kamu susah. Aku tak risau kamu fakir. Yang aku takut bila hampa diberikan kekayaan, sebagaimana umat-umat yang terdahulu, kamu berebut-rebut macam mereka berebut, maka akhirnya membunuh sesama sendiri. Ini kita takut dalam bab-bab ni. So, kita nakkan keberkatan rezeki kita ni biar bukan atas nama iri hati, dengki, hasad, atau nak menunjuk ke orang kita ni berjaya dan sebagainya. Tak payah. Kerana ini kesan daripada doa Nabi SAW. Ya Allah, ampunkan bagiku dosaku, luaskanlah rumah aku dan rumah tangga aku, dan berkatkanlah bagiku segala apa yang kau rezekikan kepada aku. Itu antara dia. Jadi itu doa saya rasa pada saya dah cukup dah. Biar sikit Nabi beramal selalu aku bagi banyak-banyak kan, sampai tak ingat apa benda, lintang pukang. Ya, kursi dia aja baca ayat meja, ayat bangku jadi dia. Maka lebih kurang lagi langsung. Sebab banyak sangat pun dia tak beramal payah. Kan sebut tadi, sebab amalan ialah biar sikit tapi berkesenantiasaan. Betul. Itu antara dia lah ya. Jadi insya-Allah mungkin syarat sebab boleh catatlah benda ni. Amalkan insya-Allah. Macam doa musibah kan. Musibah ni Nabi panggil Hasan bin Husain, Nabi doakan kat dia orang. Kan? Doa dia bunyi macam ni. Apa nama ni? A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Ini 'ainin lamah, sifat-sifat mata yang dengki, mata yang menyakitkan kita. Ini adalah Nabi pegang cucu dia, tapi ubahlah segi bacaan dia. Allahumma inni u'izukuma. Kan? Min apa nama ni, min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Tapi untuk diri kita, a'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. Itu antara dia. Asal kita baca. Ini Nabi sendiri ni duk buat ni, bukan Nabi ajak saja, Nabi ajak baca. Nabi baca ruqyah dekat cucu-cucu dia. Berjauh daripada binatang-binatang bahaya, daripada wabak-wabak bahaya. But we must confident. Benda ni kena percaya. Sebab Nabi ajar bukan sia-sia. Kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bukan doa ikut nafsu Nabi. Nabi doakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Akan kita lah banyak sia-sia dan mempersiakan kalamun nubuwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu antara cikgu dalam bab-bab kalau sebut dalam doa ni. Kita kena ingat dalam kita berekonomi berniaga ni, asas utama ialah, kalau sebut asas utama ialah, yang paling utama ialah sistem ketauhidan kita. Ini kita kena pegang. Kita nak berniaga apa benda pun cikgu, contoh dia, ya, mesti ada dari sudut tentang tauhid kita. Kenapa kita sebut tauhid dalam berniaga ni cikgu? Dia ada 3 benda. Namanya dalam bahasa Arabnya istikhlaf, atau membabitkan tentang persoalan pemerintahan ataupun kita sebagai leadership. Yang keduanya tauhid dari sudut ukhuwah, iaitu persaudaraan, dan tauhid dari sudut tazkiyah, yakni penyucian jiwa. Sebab itulah dalam orang berniaga ni, kalau tazkiyah penyucian jiwa ni, penyucian harta ni maksud dia dengan sedekah, dengan berzakat, dengan wakaf dan sebagainya. So kena ingat, letakkan tentang big why ni, yang paling utama ialah aku bila aku kaya, firstly aku nak bayar zakat, aku nak sedekah, aku nak wakaf. Tambah-tambah mak ayah kita meninggal, nah lempaklah duit kita kat mereka. Wakaf tak nak mak ayah kita dah meninggal dunia. Yang kedua, berniaga dan ekonomi sebenarnya konsep tauhid dari sudut ukhuwah ialah, ya, bila kita rasa orang tu adalah saudara kita, maka ketidakgamakan kita nak menipu dalam perniagaan tak akan wujud cikgu. Sebab apa? Takkan nak tipu adik-beradik sendiri. Betul. Kita pegang benda-benda macam ni. Sebab tu niat kita ukhuwah ialah, ukhuwah antara taraf ialah
Yang pertama kita kena kenal siapa dia. Yang kedua kita kena memahami apa ni masalah dia. Yang ketiga kita kena tolong dia. Yang keempat kita kena berbudi bicara bertolak ansur dengan dia. Itu segi tauhid. Maksudnya ukhuwah itu berlandaskan prinsip tauhid. Jadi insya-Allah kita tak berani nak menyakitkan jiwa dia, nak menyakit hati dia, mulut kita tak jahat, tangan kita tak coret dalam Facebook kata maki hamu sebagainya. Dan yang ketiganya itu istikhlaf, iaitu dari sudut orang kata tauhid dari ni kepimpinan ataupun kita sebagai leadership, sebagai mungkin ada kita ni pengurus PP apa nama tu? Lupa saya dah. Sekarang ni kita mobile stockist tak? Kita ada manager online. So kita kena pegang lah apa tauhid dari sudut istikhlaf tadi, bahawasanya ada dua benda, tauhid uluhiyah tadi atau orang sebutkan uluhiyah rububiyah tu kan. Maksudnya kita buat kerja ni kita kena ingat yang bagi rezeki ni hanya saja, mengesakan Allah. Satu tu je bagi, tak ada orang lain. Bukan Cikgu Rosman, bukan Haji Luqman dan man-man yang saya dengannya. Bukan Puan Hasniza, Puan Rusliza dan Zaza yang saya dengannya. Tak. Allah. Allah. Tadi pegang. Yang keduanya, rububiyah tentang kekuasaan Allah. Kita usaha banyak mana ke Allah nak bagi tak bagi, jangan duk petikai apa aku kerja, aku dah ikut plan dah tapi haram tak berjaya, jangan. Sebab tu tauhid kita sudut mana kekuasaan Allah kita tak nampak. Allah Rabbul Alamin. Maksud dia Allah tu satu dan Allah lah yang memiliki dan menjaga seluruh alam. Termasuk wa huwa alimun bi dzati sudur. Allah tahu tentang hati kita. Apa sebab kita tak berjaya? Mungkin kita bermasalah dalam dunia tazkiyah. Kita ni meniaga untuk apa? Untuk nak jadi kaya, nak tengok orang terhebat. Takut itu sebab tak berjaya. Ataupun yang kita kaya tapi kita kedekut dengan adik-beradik. Kedekut dengan mak sendiri. Kedekut dengan jiran. Contoh hari gitu. Mungkin plan cantik dah. Structure semua bagus. Tapi why tak boleh berjaya? Sebab ialah kerana ketuhanan tu tak wujud dalam hidup perniagaan kita. Maka kita mungkin fail. Kata ustaz, orang kapiak tak semayang elok aja tu kapiak. Ni Muslim ke kapiak? Nanti jawab mudah aja. Kadang-kadang bubuh menumbuk muka sendiri pun dia tahu. Orang kapiak tak semayang pun ustaz. Ingat. Sahabat-sahabat pun mempertikaikan. Karena kita tengok orang kaya tu dia buat maksiat tapi dia makin kaya. Nabi kata pada kan? Idza ra'aita Allah yu'ti 'abdan 'ala ma'asihi fa inna dzalika huwa istidraj. Kalau kamu tengok orang tu berjaya, makin kaya makin buat maksiat, itu istidraj. Allah tak boleh balak pada dia. Allah tunggu dalam kubur. Kan ada orang tengok, ada orang berjaya, seorang pondan maknya berjaya, boleh pergi Mekah. Ni bukan nak blame somebody. Ni contoh apa dia kata? Kalau I bersalah, kalau I tak betul, tentu Tuhan terbalak ke I buat gitu. Nabi pernah mohon ke Allah, jangan kau timpakan balak kepada umat aku sebagaimana tertimpa umat-umat yang terdahulu. Dia minta balak daripada Allah pula atas dosa kita. Dia boleh buat macam tu. Dia kaya. Dia berkaya. Dia ni multi-million tapi dia asal lelaki jadi perempuan. Contoh dia kan, orang duk isu apa cerita kan, wallah anda pun senyap sekarang ni. Tapi dia boleh pergi Mekah. Dia boleh pergi Mekah. Apa kita kata dia berjaya pada Allah? Kalau dia sifat macam tu, perbuatannya diharam, dilaknat oleh Allah. Kan? Kita nak macam tu. Kita buat dosa, kita berniaga berjaya. Ingat, Allah dah kata dah, la bahra fil ard. Mesti dia ni melampau dalam muka bumi. Dia mesti melampau punya. Sebab tu kita kena benar bahawasanya perniagaan kita, ekonomi kita mesti berlanjut kepada ketauhidan kepada Allah SWT. Bahawasanya kuasa bagi tu Allah dan kuasa memberi juga Allah, kuasa menarik Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mimman tasha wa lebih kurang ayat tadi kan. Ini tangan Allah. Kat siapa dia nak bagi, dia bagi. Dia nak tarik, dia tarik. Kat siapa dia nak mulia, dia muliakan. Kalau dia nak hina, hina. Itu keadaan sebab kita ni hamba Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita banyak sungguh kita dapat perkongsian tips-tips untuk kita dapat kongsikan bersama dan kita dah di penghujung Ustaz kita pembenar dulu kita dah announce jadi kita ucap terima kasih banyak pada Ustaz. 1 jam 40 minit je ni. Ya betul, alhamdulillah. Itulah kalau ikut terus kondok sangat kita nak sambung lagi dan sambung lagi. Sebenarnya banyak lagi soalan-soalan ni, tak apa, insya-Allah ada rezeki kita akan panggil lagi Ustaz dan moga kita dapat kongsilah manfaat ni
yakinlah apa kebaikan yang kita buat semuanya dicatat ya. Semakin banyak kita buat kebaikan, insya-Allah, dan kebaikan-kebaikan itu dicontohi oleh orang lain, insya-Allah yakinlah bahawa ya kebaikan ini ada untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita sebenarnya. Dan pastinya lah kita berniaga ni Ustaz, kita nak macam Ustaz kata tadi lah, bukan setakat dunia Ustaz, kita nak berniaga ni, kita nak ada bahagian kita di akhirat sana. Jadi sebelum kita tutup, saya suka nak wawarkan juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti program kita pada pagi ini. Kita masih membuka pendaftaran keahlian rakan niaga istimewa untuk bulan Jun ini dengan hanya bayaran RM10 saja. Dan join kita, bisnes kita dapat harga yang istimewa untuk semua produk-produk dengan yuran pendaftaran hanya RM10. Hubungilah ramai rakan niaga kita yang ikuti program kita. Dalam komen-komen mereka tu majoriti adalah rakan-rakan niaga An-Nahidar yang boleh komen, berikan kontak nombor ada di sana pun tak apa. Mereka boleh hubungi Ana. So rakan-rakan niaga An-Nahidar yang sedang mengikuti program kita, masukkan nombor telefon anda di sana, masukkan kontak nombor anda, masukkan lokasi anda. Insya-Allah kita akan biar penonton-penonton yang belum lagi menyertai kita satu perniagaan yang patuh syariah, insya-Allah. Ya, kita ada panel syariah kita sendiri, Dr. Zahrudin Abdul Rahman dan juga Prof. Madya, Dr. Azam Muhammad Noor, yang sentiasa memastikan bahawa pelan pendapatan perniagaan kita ini patuh syariah. Ya, ialah macam tadi saya ada sebut matlamat tak menghalalkan cara. Mungkin kita nak berniaga, mungkin kita terdesak, namun untuk berniaga ni kita nak keberkatan macam Ustaz kongsi tadi. Jadi kita akan multi setakat ini dulu untuk sesi ini, dan insya-Allah kita ada perkongsian lagi pada minggu hadapan minggu hadapan program kita akan bersama dengan Al-Fadhil Dr. Zahrudin Abdul Rahman iaitu pengerusi panel syariah An-Nahidar pada waktu yang sama hari Sabtu minggu depan pada waktu yang sama pukul 11 pagi. Jadi insya-Allah kita bertemu minggu hadapan kita minta paparkan iklan berkenaan boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok insya-Allah atas tajuk perniagaan menurut syarak insya-Allah 13 Jun nanti jam 11 pagi bersama yang berbahagia Ustaz Zahrudin Abdul Rahman, pengerusi panel syariah An-Nahidar. Jadi moga kita nak bukan saja kaya, kita nak rezeki yang kita dapat itu berkat di situ. Moga kita bertemu dalam sesi-sesi yang lain. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi